Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna in syi'ta sahla. Alhamdulillah, kullu 'am wa antum bi khair. Pertama sekali, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi kesihatan yang baik, kita dapat menyambut hari raya dan Ustaz ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua warga Serih, warga Hidayah Johor Bahru. Alhamdulillah, di kesempatan ini Allah Ta'ala masih beri kesihatan yang baik. Allah Ta'ala masih lagi memberi nikmat yang banyak kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan di dunia sebagai khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Ta'ala jadikan manusia, jin dan manusia ni melainkan untuk illa liya'budun, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, alhamdulillah. Okey, pada kali ini insya-Allah Ustaz akan bincangkan berkaitan dengan subjek fiqh tahun 6 di bawah tajuk umrah. Okey, insya-Allah hari ini Ustaz akan kongsi apa-apa yang berkaitan dengan tajuk umrah. Kita akan tengok satu persatu. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih detail, kita tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan umrah. Umrah ialah menziarahi Baitillah kerana mengerjakan tawaf dan syair dengan menurut syarat-syarat yang tertentu. Itu ialah pengertian umrah. Kita ziarah ke Baitillahil Haram. Baitillahil Haram ni apa? Iaitu Kaabah di Mekah. Okey, seterusnya kita tengok apakah hukum yang berkaitan dengan umrah. Hukum umrah ialah fardun ain ke atas tiap-tiap orang lelaki ataupun perempuan sekali seumur hidup. Hukum ialah fardun ain. Fardun ain sebagaimana kita belajar dalam fiqh, fardun ain apabila sebut fardun ain, ada lagi hukum itu fardu kifayah. Fardun ain bermaksud apabila kita buat dapat pahala, kita tinggal berdosa. Manakala fardu kifayah, salah seorang daripada kita buat, maka yang lain terlepas. Jadi hukum umrah pada asalnya ialah fardun ain ke atas tiap-tiap orang lelaki, muslim lelaki, muslimah perempuan sekali seumur hidup. Bermaksud kalau dia dah menunaikan umrah dalam sekali, maka dia tak perlu buatlah untuk kali kedua, ketiga. Yang wajib hanyalah sekali sahaja. Itu ialah hukum umrah. Okey, kita tengok jenis-jenis umrah. Umrah ni ada dua, umrah wajib dan umrah sunat. Umrah wajib ialah umrah yang dilakukan semasa mengerjakan haji. Apabila kita menunaikan ibadah haji, kita akan melakukan umrah. Umrah pada ketika itu ialah menjadi umrah wajib. Dan kemudian satu lagi disebut sebagai umrah sunat, iaitu umrah yang dilakukan di luar musim haji. Contoh, kita ada rezeki lebih, Allah ada bagi rezeki lebih selepas hari raya ataupun pada bila-bila masa peluang yang kita ada, maka kita pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Itu nama dia umrah sunat. Yang penting kalau kita dapat buat yang wajib dahulu, barulah kita buat yang sunat kemudiannya. Okey, kemudian kita tengok syarat-syarat sah umrah. Syarat sah umrah ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz. Yang keempat ialah merdeka. Islam bermaksud tidak sah orang bukan Islam untuk melakukan umrah ataupun haji. Syarat yang pertama mesti Islam. Yang kedua, jika dia Islam tetapi masa dia
hendak menunaikan umrah tu mestilah ia berakal. Berakal lawan kepada berakal orang yang gila, tidak mempunyai akal untuk dia berfikir. Jadi yang kedua berakal. Dan yang ketiga ialah mumayyiz. Mumayyiz ialah bukan akil balil. Mumayyiz ialah, kadang-kadang kita salah faham mumayyiz dengan akil balil. Mumayyiz, contoh kanak-kanak yang disebut kanak-kanak mumayyiz ialah kanak-kanak yang boleh bezakan antara baik dengan yang buruk. Contoh kita letak dua perkara, satu najis, satu lagi makanan. Kita tengok kanak-kanak tadi pilih yang mana. Kalau kanak-kanak itu cenderung pilih kepada makanan, benda yang baik, maka kanak-kanak itu walaupun umurnya 3-4 tahun, itu dah disebut sebagai mumayyiz. Kalau dia masih ambil najis, ambil benda kotor, itu belum lagi mumayyiz. Dan yang keempat ialah merdeka. Merdeka lawannya ialah kepada hamba. Orang yang merdeka, dia bebas melakukan apa saja, berbanding orang disebut sebagai hamba. Pada zaman Nabi masih lagi ada sistem hamba. Sebab tu apabila Nabi datang, Islam datang, maka perlahan-perlahan, slow-slow, maka hamba itu makin berkurangan. Hamba ni ialah mereka melakukan kerja yang mana mereka tidak dibayar upah, hanya diberi makan dan minum sahaja. Itu adalah 4 syarat umrah Islam: berakal, mumayyiz dan orang yang merdeka. Okey, kemudian kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Apa-apa yang kita buat mestilah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat sesuatu kerana benda lain, maka kita tidak akan diberi pahala. Kerana Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya orang yang ikhlas kerana Allah sahaja yang akan diberi ganjaran pahala. Okey, kemudian kita tengok rukun umrah. Rukun umrah ada beberapa rukun. Yang pertama rukun umrah ialah ihram. Ihram disertai dengan niatnya. Kita pakai ihram, kemudian kita niat untuk umrah. Yang kedua, melakukan tawaf. Apa yang dimaksudkan dengan tawaf? Tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Kita tengok kelakuan kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, itu disebut sebagai tawaf. Cara pusingnya ialah kita lawan daripada arah jam. Jam kita berpusing daripada atas ke bawah. Kalau umrah, daripada bawah ke atas, dia berpusing. Yang ketiga ialah rukun umrah ialah syair, iaitu berjalan berulang-alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Inilah antara Safa dan Marwah. Kita berjalan antara Safa dan Marwah, itu disebut sebagai syair. Yang keempat, bercukur ataupun gunting rambut. Ini sama ada kalau kita lelaki biasa cukur terus rambut, cukur licin, kita cukur botak, ataupun kalau tak nak cukur botak, tak nak licin, kita boleh menggunting sebahagian daripada rambut. Dan yang kelima ialah tartib. Tartib ialah mestilah mengikut urutan. Mengikut urutan. Kalau yang mana dahulu kena kita buat dahulu, yang kemudian kita buat kemudian. Okey. Bagaimana kita tengok pergerakan syair? Syair ialah daripada tadi, syair ialah pergerakan daripada Safa kepada Marwah. Bermula daripada Bukit Safa, kemudian kita berjalan ke Bukit Marwah, kemudian dari Marwah kembali Bukit Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, kemudian sampai akhir sekali kita akan berakhir di Marwah. Itu antara pergerakan ketika melakukan syair. Okey, kemudian bagaimana kita tengok cara untuk mengerjakan umrah.
Cara mengerjakan umrah yang pertama ialah memakai ihram. Ihram ialah pakaian yang tidak berjahit yang dipakai oleh kaum lelaki semasa umrah. Kita pakai pakaian putih yang mana kain putih tadi tidak berjahit, tidak ada jahitan, sama ada di tepi, bawah dan sebagainya. Kaum perempuan diwajibkan memakai pakaian yang berjahit dan menutup semua anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Ini ialah memakai ihram. Bermaksud di sini ada bezalah antara lelaki dan perempuan. Ihramnya lelaki tak boleh pakaian yang berjahit, manakala perempuan mesti pakaian yang berjahit dan menutup semua auratnya kecuali muka dan tapak tangan sahaja. Okey, kemudian yang kedua ialah niat. Yang tadi ihram, yang kedua niat. Niat ihram umrah sudah boleh dilakukan sebaik saja selesai solat sunat ihram dan sebelum melintasi miqat. Apakah yang dimaksudkan dengan miqat? Miqat makani dan sebagainya. Dia ada beberapa tempat. Okey, niatnya ialah, kita niat macam mana? Cara niatnya ialah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu ialah niat umrah. Okey, itu yang kedua, cara mengerjakan umrah. Yang ketiga ialah niat ihram di miqat makani. Ada beberapa tempat yang boleh kita niat umrah. Okey, ada 5. Apakah yang dimaksudkan dengan miqat makani? Miqat makani iaitu ada 5, iaitu di Zulhuzaifah, Zulhulaifah, Al-Jahfah, Al-Jahfah, Yalamlam, Qarnul Manazil, Zatul Ard. Ada 4 tempat yang mana kita boleh mula niat ihram. Di situ baru kita niat ihram. Okey, kemudian yang keempat ialah menyebut talbiyah. Menyebut talbiyah iaitu disunatkan memperbanyakkan membaca talbiyah selama ihram hingga hari tasyrik. Jadi kita, apakah lafaz talbiyah? Iaitu lafaz talbiyah ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Iaitu kita sebut, itulah yang disebutkan sebagai lafaz talbiyah. Jadi kita perlu, disunatkan kita memperbanyakkan lafaz talbiyah. Okey, kemudian maksudnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Ya Allah, hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, Tuhan yang tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat serta kerajaan adalah kepunyaan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Itu yang dimaksudkan dengan lafaz talbiyah tadi. Okey, kemudian yang kelima ialah tawaf, iaitu kita keliling Kaabah sebanyak 7 kali tadi. Semasa pusing Kaabah tu adalah bacaan-bacaan yang boleh kita baca. Ada bacaan-bacaan khusus yang kita boleh baca semasa kita tawaf. Okey, kemudian yang keenam iaitu sa'i, iaitu tadi yang Ustaz dah sebut tadi, berulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Bermula daripada Bukit Safa, kemudian Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Kita ulang sebanyak 7 kali. Itu ialah sa'i. Okey, kemudian yang ketujuh ialah bercukur ataupun kita gunting rambut. Sama ada kita nak cukur terus botak ataupun kita gunting sebahagian daripada rambut. Itu ialah merupakan
7, dan yang terakhir ialah tartib, iaitu mengikut urutan. Mengikut urutan yang tadilah daripada ihram, niat dan sebagainya, sampailah kepada tartib tadi, sampailah kepada cukur rambut tadi, mesti mengikut urutan yang telah disusun. Tak boleh kita nak langgar, nak cukur dulu baru nak niat. Tak boleh. Iaitu kita kena mengikut urutan. Itu tartib. Okey, kemudian ada beberapa larangan semasa ihram. Apabila kita melakukan ihram umrah, larangan semasa ihram ni ialah kita pakai pakaian ihram tu ada beberapa larangan. Ada 9 larangan semasa ihram. Yang pertama, kita dilarang memakai bau-bauan ataupun menyedutnya ke dalam hidung. Sama ada kita nak pakai ataupun kita tak pakai, tapi kita ambil bauan kita sedut. Itu tak boleh semasa kita dalam pakaian ihram. Kemudian memakai minyak rambut pada kepala ataupun janggut. Ini yang lelaki. Mungkin perempuan mungkin pakai, nak licingkan rambut, dia pakai minyak rambut. Ataupun lelaki pakai minyak rambut pada rambut ataupun pada janggut mereka. Tak boleh juga. Ini juga dilarang semasa ihram. Dan kemudian menanggalkan rambut atau mana-mana bulu di anggota badan. Sama ada apa bulu. Bulu hidung ke, ataupun bulu telinga ke, misai ke, janggut, apa-apa jenis bulu kita nak tanggalkan semasa pakaian ihram juga tidak boleh. Memotong kuku, masa ihram tak boleh nak potong kuku. Sebab apa tak boleh potong kuku? Itu kuku tadi akan menjadi saksi pada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi kalau nak potong juga selepas kita selesai ihram, barulah kita boleh potong kuku. Kemudian kita meneban ataupun mencabut pokok di tanah haram. Menebang, memotong ataupun mana-mana pokok yang kecil kita nak cabut, tak boleh semasa kita berada di tanah haram, semasa kita pakai ihram. Okey, kemudian yang keenam ialah larangan semasa ihram lagi, itu memburu binatang yang halal dimakan. Sama ada kita nak buru burung, kijang, apa-apa jenis binatang yang halal dimakan, tak boleh. Tak boleh kita dalam pakaian ihram tadi, tak boleh nak memburu. Yang ketujuh, larangan juga ialah bersetubuh, iaitu melakukan hubungan antara suami dan isteri ketika pakaian ihram. Yang ke-8 ialah kita nak bercium, berpeluk atau apa sahaja yang boleh dilakukan oleh suami isteri yang boleh menaikkan syahwat. Itu juga dilarang. Dan yang ke-9 ialah akad nikah, sama ada diri sendiri ataupun mewakili orang lain. Itu semua 9 larangan semasa ihram. Okey. Kemudian larangan semasa ihram juga ada 2 bahagian, iaitu ada yang dilarang untuk lelaki sahaja dan dilarang untuk perempuan sahaja. Yang lelaki iaitu tak boleh menutup kepala atau sebahagiannya seperti memakai songkok ataupun serban. Tak boleh nak tutup bahagian kepala. Sama ada kita pakai songkok ke, pakai topi pun tak boleh. Memakai pakaian yang bersarung, sama ada berjahit ataupun sebahagiannya seperti seluar, baju kemeja dan sarung kaki. Macam tadilah, tak boleh nak pakai pakaian yang berjahit. Itu bagi lelaki sahaja. Okey, larangan semasa ihram untuk perempuan sahaja iaitu dilarang memakai sarung tangan. Sebab sedangkan yang Ustaz jelaskan tadi, perempuan tutup semua aurat kecuali muka dan tapak tangan saja. Sekiranya dia nak memakai sarung tangan juga dilarang. Okey, kemudian yang terakhir, alhamdulillah, kita dah sampai yang terakhir tadi, beberapa larangan yang kita tak boleh untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Moga-moga apa yang Ustaz dapat sampaikan pada hari ini, insya-Allah dapat menambah ilmu kepada kita dan kita boleh beramal dengan apa yang kita belajar pada kali ini, insya-Allah. Kita akan kita akan bincang lagi di kelas online, sama ada kita menggunakan Google Meet
dan sebagainya. InsyaAllah nanti tajuk yang sama setelah kelas online berjalan pada minggu hadapan, insyaAllah tajuk yang sama mungkin kita akan boleh bincang. Kalau mana-mana bab yang tak faham tadi, mungkin boleh bertanya. Ustaz harap semua murid-murid bersedia dengan soalan-soalan yang mungkin boleh ditanya di kelas online nanti. Okey, Ustaz ucapkan tahniah kepada semua murid yang dapat mengikuti kelas pada kali ini. Moga-moga apa yang kita belajar, apa yang kita amal dikira sebagai amal ibadah dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, Ustaz ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua murid-murid Sekolah Rendah Islam Hijayah dan juga semua kepada ibu bapa yang menyokong Serih selama ini. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.